Kita mulakan dengan berita yang baru kami terima. Kerajaan bersetuju mewujudkan pasukan petugas khas pasca banjir dan untuk persediaan menghadapi banjir gelombang kedua, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata pasukan bertugas khas itu akan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Dan laporan penuh dalam buletin awani yang berikutnya dan juga astroawani.com. Dan untuk jam ini, kita nak memberi tumpuan kepada situasi banjir yang berlaku ketika ini dan alhamdulillah banyak kawasan yang sudah surut airnya, dan ketika ini juga kita nak bercakap mengenai bakalkah muncul gerakan politik baru di sebalik peningkatan defisit terhadap defisit kepercayaan terhadap kerajaan, parti politik, ahli politik dan sistem politik. Dan bersama saya di talian Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, penganalisis politik. Assalamualaikum Dr. Hamidin. Waalaikumsalam, Syah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Doktor, kita terus saja kepada fokus kita ya. Bencana banjir kali ini seolah-olah memberi indikasi kepada rakyat terhadap tahap pengurusan mendepani bencana besar, dan rintihan demi rintihan kita dapat saksikan di media sosial menampakkan rakyat seolah-olah hilang keyakinan kepada ahli dan parti politik. Jadi, bagaimana mungkin Doktor melihat keadaan ini dan apa strategi yang perlu dilakukan bagi meningkatkan semula keyakinan rakyat kepada ahli dan parti politik, Doktor? Syah, bagi saya melihat apa yang berlaku ketika ini, di mana kita melihat berlakunya defisit kepercayaan oleh rakyat, terutamanya bagi mereka yang menerima kesan daripada bencana alam yang kita hadapi lebih kurang dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ini. Dan jika kita lihat kepada defisit kepercayaan ini, saya merasakan bahawa ketidakpercayaan kepada kerajaan itu bukan sahaja bercakap tentang keupayaan kerajaan menangani permasalahan banjir yang sedang berlaku, tetapi juga melihat kepada personaliti dalam konteks kepimpinan parti-parti politik, ahli-ahli politik dalam mendepani rakyat apabila menunjukkan empati mereka, simpati mereka dan komunikasi mereka dengan rakyat dikala rakyat sedang berdepan dengan bencana. Jadi ketika ini saya melihat bahawa di pihak kerajaan mereka berdepan dengan defisit kepercayaan bukan sahaja dalam konteks penyampaian perkhidmatan, tetapi juga defisit kepercayaan di mana rakyat sudah tidak melihat lagi bahawa golongan ahli politik dan kepimpinan politik ini merupakan yang boleh mereka sandarkan kepercayaan mereka dalam mendepani kehidupan. Jadi kita boleh lihat itu, terutamanya dengan pada masa yang sama kita melihat meningkatnya gelombang volunteerism di kalangan rakyat biasa yang pergi menolong, membantu tanpa melalui jalur-jalur kerajaan ataupun jalur-jalur parti politik. Ini juga saya rasa memberikan kesan kepada pihak kerajaan untuk membina semula keyakinan, kepercayaan kepada rakyat bahawa kerajaan mampu untuk menjaga kepentingan rakyat. Buat ketika ini, saya kira kerajaan sangat-sangat berdepan dengan defisit kepercayaan ini. Okey, Doktor, saya nak tanya juga, adakah Doktor melihat dalam keadaan seperti ini ditambah dengan sentimen rakyat kepada ahli dan parti politik seperti apa yang Doktor cakapkan tadi, defisit kepercayaan itu dah makin meningkat, dan apakah akan ada pihak yang mungkin akan mengambil kesempatan menubuhkan pakatan baru bertunjangkan masalah yang ada ketika ini, Doktor? Saya tidak melihat bahawa dia akan apa yang berlaku ketika ini, perkembangan politik yang terhasil daripada ketidakpercayaan atau defisit kepercayaan ini akan membawa kepada satu koalisi baru. Saya tidak melihat ke arah itu. Tapi saya melihat ianya akan mempengaruhi strategi dan komunikasi parti-parti politik berdepan dengan rakyat, terutamanya dalam mereka membina momentum untuk berdepan dengan PRU yang ke-15. Dan pada masa yang sama, apa yang berlaku dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ini juga merupakan satu cabaran. Ya. Dia membina wave, gelombang bagaimana PRU 15 itu akan dilihat oleh rakyat. Dan buat ketika ini, buat masa ini, saya tidak melihat gelombang yang berlaku ketika bencana ini dapat memberikan satu langkah yang positif kepada kerajaan, kepada pihak kerajaan yang didukung oleh Barisan Nasional ketika ini. Jadi saya melihat dia lebih dalam konteks itu. Malahan saya kira strategi yang lebih diguna pakai oleh parti-parti politik akan lebih memberikan penekanan bahawa mereka akan menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Ini yang saya kira yang sedang dilihat oleh rakyat, kerana rakyat memerhatikan bagaimanakah parti-parti politik menjalankan strategi mereka berdepan dengan rakyat ketika ini. Jadi saya kira siapa yang berjaya mencuit
hati rakyat, parti politik mana yang berjaya mencuri hati rakyat melalui usaha mereka dalam mencapaikan perkhidmatan terutamanya terhadap pasca banjir ketika ini akan memberikan pulangan laba yang bermanfaat kepada mereka menjelang PRU yang ke-15. Baik, kita bercakap mengenai PRU 15 juga, Doktor disebutkan tadi beberapa kali juga. Jadi adakah dengan keadaan ketika ini akan meningkatkan desakan untuk mengadakan PRU dalam masa terdekat bagi membolehkan orang ramai, masyarakat dan juga rakyat memilih pemimpin yang benar-benar dirasakan ada kompetennya dekat situ, Doktor? Okey. Jika kita lihat saya, hanya kumpulan yang daripada UMNO sahaja yang mahukan supaya pilihan raya dilakukan dengan cepat ketika ini. Bagi saya, bagi pihak PH dan pihak kerajaan Barisan Nasional, PN dan PAS dengan jelas bahawa mereka ingin seboleh mungkin melanjutkan lagi kerjasama MOU yang mereka tandatangani supaya sekurang-kurangnya pilihan raya dilakukan sehinggalah selepas Julai pada tahun hadapan. Tapi ada setengah kumpulan dalam UMNO yang mahu ianya dilakukan dengan lebih cepat lagi. Jadi saya melihat tekanan itu akan sentiasa berlaku. Tekanan itu akan sentiasa berlaku, tetapi pada masa ini saya melihat dengan bencana yang menimpa, dengan respon dan seperti yang kita bincangkan ini, defisit kepercayaan kepada kerajaan itu berada di tahap yang paling rendah, malah boleh dikatakan rata-rata rakyat bukan sahaja tidak mempunyai kepercayaan, tapi malahan ada yang menuding jari malahan marah kepada perkhidmatan kerajaan. Jadi saya kira tidak ada parti politik yang berani buat masa ini untuk membincangkan tentang pilihan raya yang harus dilakukan dengan cepat. Kerana ini akan, saya kira akan membina lebih lagi gelombang yang negatif daripada rakyat. Kerana rakyat sedang berdepan dengan pelbagai permasalahan, terutamanya selepas bencana. Sedangkan parti politik hanya memikirkan tentang kedudukan mereka untuk mendapatkan kuasa. Jadi saya kira lebih baik parti politik memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mereka menangani, menolong rakyat yang terkesan daripada berbicara tentang kepentingan untuk mengadakan pilihan raya pada ketika ini.